بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه أما بعد. Tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekali lagi kita bertemu dalam tazkirah hadis. Hari ini kita baca satu lagi hadis berkenaan dengan galakan kita melakukan kebaikan kepada jiran. Kali ini sebuah tajuk yang Imam Bukhari bawakan, iaitu bab yukthiru ma'al marq fa yaqsimu fil jiran, iaitu galakan untuk kita bila kita masak, kita banyakkan kuah, dibanyakkan kuahnya supaya kita boleh bagi kepada jiran-jiran. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath. Kekasihku, awsani khalili bi thalath, iaitu kekasihku. Khalil maksudnya kekasih yang khusus. Habib kekasih juga. Habib kekasih. Habibi, ya Habibi, wahai kekasihku. Tapi Khalil dia lebih khusus. Khalil ialah kekasih yang tidak dikongsi dengan orang lain. Sebab Nabi kata, "La kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakar khalila." Kata, aku tidak ada khalil. Ini abra'u ila Allah in attakhidha khalilan. Aku berlepas diri pada Allah Ta'ala daripada aku ni ada kekasih khusus melainkan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lau kuntu muttakhidan khalilan, kalau aku nak ambil satu kekasih khusus, nescaya aku akan jadikan Abu Bakar. Tapi ukhuwah Islamiyah. Jadi, tapi bagi kita boleh. Jadi kita kata Rasulullah tu sebagai khalil. Jadi ucapan ni pernah diucapkan oleh Amr al-As, pernah diucapkan oleh Anas bin Malik, pernah diucapkan oleh Abu Hurairah. Mereka kata, mereka mengatakan bahawa awsani khalili. Mereka memanggil Rasulullah SAW itu sebagai khalil. Ya, kita boleh kata Rasulullah itu khalil kita di muka bumi ini. Tapi cintaan kita kepada Rasulullah SAW tidaklah melebihi kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kata Abu Dhar, awsani khalili, kekasihku telah mewasiatkan kepadaku tiga perkara. Maka diucapkanlah tiga perkara tersebut. Pertama, asma'u wa ati' walau li'abdin mujadda'il atraf. Dia kata dengar dan taat kepada pemimpin, walaupun pemimpin itu orang yang mujadda'il atraf, walaupun cacat dia. Walaupun cacat dia. Mujadda'il atraf, mujadda'. Potong sangat, potong ini. Tak ada kaki ke, tak ada tangan ke. Walaupun macam tu pemimpin, kita akan dengar dan taat. Ini prinsip ahli sunnah yang sangat besar, iaitu apa dia? Dengar dan taat kepada pemimpin muslim pada perkara ketaatan, tidak taat pada mereka dalam melakukan maksiat. Namun kalau mereka lakukan maksiat, tidaklah kita memberontak ke atasnya sehinggalah terjadi kufur yang jelas, kufur bawah, barulah kita memberontak ke atasnya. Adapun kalau tidak ada kufur yang jelas, kita tidak mengangkat senjata menentangnya, kerana ini termasuk daripada perbuatan yang tercela dalam Islam. Jadi pertama, dengar dan taat. Dan jangan silap faham, dengar dan taat pada perkara yang ketaatan kepada Allah. Yang kedua, pada perkara yang harus. Kan? Contohnya macam kita kata buat jalan laluan double line. Double line tak boleh potong. Kita pun tak potong. Jadi biasanya orang biasa, orang bukan Islam, dia taat pada perkara tersebut. Dia hanya taat, dia selamat, dia hanya taat dari segi undang-undang. Tapi orang Islam, kalau dia taat tersebut, bukan sekadar dia menjaga keselamatan diri dia, jaga keselamatan orang lain, jaga keselamatan jalan raya, tetapi dia juga mendapat ganjaran daripada Allah Ta'ala. Itu beza je tuan. Kita ni ahli sunnah, taat pemimpin pada perkara yang ma'ruf, dapat pahala. Dapat pahala tentang Allah. Orang kafir tak dapat pahala. Jadi ini bezanya orang Islam. Kerana kita taat kita kepada pemimpin, itulah kerana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wa in sana'ta maraqatan fa'akthir ma'aha. Yang kedua, Nabi kata kalau kamu masak lauk, lebihkan kuahnya. Thumma anzur ahla baitin min jirani. Kemudian tengok warga sebelah macam mana makan, tak ada orang ada makanan tak? Wa'asibhum minhum bil ma'ruf, bima'ruf. Dan kamu bagilah kuah itu dengan cara yang ma'ruf. Maksud bagi kuah dengan cara yang ma'ruf ni ada beberapa maksud. Pertama, kalau nak bagi baik-baik.
Jangan bagi macam kita ni nak menjatuhkan maruah dia. Kita bagi yang baik. Fa'asibhum bima'ruf. Dan fa'asibhum bima'ruf itu maksud bagi dengan cara yang ma'ruf. Jangan menyebabkan kita mendatangkan mudarat sama ada pada orang tersebut yang kita bagi atau pada diri kita sendiri. Kita sendiri tak makan, bila kita nak bagi orang atau bagi kita lebih daripada sepatutnya. Jadi ambil kita bagikan dengan cara yang baik. Yang ketiga, wasalla salatan li waqtiha. Yang ketiga, nasihat Nabi, dan jagalah salat, dirikanlah salat pada waktunya. Fa in wajadta al-imama qad shalla, kalau kamu dapati imam dah salat faqad ahrazta salatak, kamu dapat juga pahala. Wa illa fa hiya nafilah. Kalau kamu dapat imam dah salat, kamu ikut je, maka itu kamu dapat pahala jemaah, insya-Allah. Tapi kalau dah selesai, kamu nak ikut juga, maka kamu dapat pahala nafilah, pahala sunat. Apa pengajaran dari hadis ini tadi tu? Iaitu tujuan utama kita sebut hadis ini, sebab kita menyebut hadis dalam adab mufrad, iaitu membanyakkan lauk, banyakkan kuah untuk apa? Untuk nak bagi saudara kita, jiran. Sebab apa? Sebenarnya Islam tak boleh kita ni membiarkan saudara kita lapar, tuan. Nabi kata laisal mu'min an yabita lailatan syab'anan, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu tidaklah dianggap seorang mukmin itu, sehingga dia itu seorang mukmin dalam keadaan dia tidur, yabitu lailatan, dia tidur pada waktu malam, yabitu syab'anan, dalam keadaan dia kenyang, wa jiranuhu ja'i wa jaruhu ja'i, dan keadaan jiran dia ja'i, lapar, ila janbih. Tak boleh, tuan. Tak boleh kita makan kenyang, jiran kita lapar. Dan begitu juga kita ni umat Islam. Sebab itulah kita tengok ketika berlakunya Ta'un, berlakunya kemarau, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Abu Abdul Aziz kata, demi Allah aku takkan makan bata. Demi Allah aku takkan makan bata maksudnya sam. Sebab apa? Sebagai bentuk solidariti, dia kata aku takkan makan. Sebab apa? Sebab tanda kita rasa kesian kepada saudara kita. Ini contoh Allah. Kita umat Islam sekarang ni apa yang berlaku di Palestin tidak menuntut kita ni untuk kita tak payah makan. Kita boleh makan kerana sebab mak pagi tadi kita boleh makan apa semua, gelontung, makan apa semua. Kita nak supaya kita ni jangan makan produk-produk yang menyokong Amerika Syarikat dan menyokong Israel. Itu je. Itu pun ada juga orang pelekehkan, kenapa lah nak buat apa semua benda ni. Kita tak minta pun tuan-tuan jangan makan. Tuan-tuan boleh makan apa yang tuan boleh makan. Makanlah apa tuan nak makan. Cuma kita nak minta tolonglah. Kalau jiran kita di Palestin sana, jiran kita, saudara kita, lebih daripada jiran. Mereka itu saudara kita Muslim. Untuk kita tahan diri kita sikit. Untuk jangan makan makanan, produk-produk yang boleh menyokong. Takkan itu tak boleh buat tuan-tuan. Takkan tuan-tuan rasa bersalah. Takkan tuan-tuan rasa tidak ada rasa perasaan. Sedangkan orang kufar sekalipun di negara barat sekalipun, mereka merasa bersalah kalau pergi ambil produk-produk yang menyokong kelompok-kelompok Zionis ini. Apakah kita orang Islam kena alasan bahawa zaman Nabi dulu Nabi juga berjual beli dengan Yahudi? Ya, Nabi berjual beli dengan Yahudi yang tidak menyerang orang Islam. Lihat Thumamah bin Uthal. Kata ketika dia kata, kalaulah kamu tak nak, wahai orang musyrikin, kalau kamu nak makan gandum, sila jangan sakiti Muhammad SAW. Ini satu jiwa, tuan-tuan. Jadi kita minta tuan-tuan semua untuk lebih berdisiplin kali ini dalam kita memboikot produk-produk kufar, untuk kita menahan diri kita sikit. Biarlah kita rasa lapar sikit. Tak lapar apa pun. Lapar tak minum Milo, lapar tak minum Starbucks, lapar tak minum benda-benda macam ni sahaja pun, itu lapar, tuan-tuan. Kau tak lapar ke, mati ke kau tak makan produk-produk tersebut? Sebahagian ni dia tengok sengaja je ambil gambar kata tidak ada boikot dalam Islam. Ya akhi, kalau tidak ada boikot dalam Islam, apa? Ada hadis-hadis Nabi SAW, muqata'ah. Muqata'ah maksudnya apa? Memotong pokok-pokok. Hatta pokok pun dipotong supaya tidak dapat memberi makan kepada orang musyrik, kepada orang Yahudi. Lihat kes dalam surah Al-Ahzab.
Ketika Nabi SAW memotong pokok supaya orang yang tidak dapat makan. Kerana kekejaman yang kita lakukan, pengkhianatan yang kita lakukan. Nah, jadi barakallahu fiikum warahmatullahi. Hadis ini sesuai yang disebut hari ini, iaitu tidaklah laisal mu'min, laisal mu'min bukanlah seorang mukmin itu, iaitu alladhi yashba' wa jaruhu ja'i', yang kenyanglah keadaan jirannya kelaparan. Wallahu ta'ala bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu sekalian umat Islam. Allahumma salli al-Islam wal muslimin. اللهم صل على اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في غزه. اللهم اغفر للصحابين ومن عاونهم ومن معهم. اللهم قاتلهم يا الله. اللهم قاتلهم يا الله. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله.